Sama juga agama, sama juga Islam ini. Kalau tidak dengan ilmu, pasti dia akan lihat tidak indah. Dia akan nampak brutal, dia akan nampak tidak mengasyikkan. Sebab itu sekali lagi, ilmu sangat mustahab. Sebab itu bila kita bercerita tentang kemerdekaan ini, kalau masyarakat kita masih lagi belum dapat memahami apakah sebabnya kita menyambut merdeka, maka nampak sangat jiwa kita masih lagi dijajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Terima kasih kepada para penonton yang mengikuti forum Merdeka khas kita pada malam ini, yang mana insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu Malaysia Prihatin. Yang mana forum ini dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dan juga Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yang mana kita pada malam ini bersama-sama dengan kita untuk membincangkan tajuk Malaysia Prihatin adalah tidak lain dan tidak asing lagi, tiga tokoh besar dalam dunia dakwah negara ini yang sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia, yang saya rasakan pengalaman mereka begitu panjang dalam rencah dakwah dan sangat dikenali oleh kita seluruh warga negara Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang bual bicara ini, yang dihormati Datuk Badli Shah bin Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana mengundang. Segak bergaya malam ni. Alhamdulillah, merdeka, merdeka. Ni. Kan, takut orang terkeliru dengan artis mana. Ya, InsyaAllah Datuk akan bersama dengan kita, dan saya tengok Datuk begitu sibuk sehari dua ini dengan forum-forum kemerdekaan. Alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah, suasananya begitu. Kita harapkan momentumnya dapat diteruskan pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Panel kita yang kedua tidak asing lagi kalau dahulu dengan Forum Perdana Ehwal Islam, juga tidak asing dengan dunia dakwah dan juga dunia tarbiyah. Namanya sering menghiasi dada-dada akhbar dan juga ruang bual bicara. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah, pensyarah kanan Pusat Pengajian Tras Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Apa khabar yang berbahagia, Doktor? Baik, ya, Alhamdulillah. Tadi kita ada Datuk Badli Shah daripada Wakil Melayu. Ini kita ada Dr. Ridwan, Wakil Chinese. Tidak asing lagi hero kita. Yang berbahagia Datuk Haji Qamaruddin bin Abdullah. Tapi mereka ni bukan adik-beradik nah. Presiden Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa atau singkatannya IPSI. Apa khabar Datuk? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk? Okey. Kali ni kalau tengok ke baju, Datuk Bad kata menang dekat Datuk Qamaruddin kita lah. Sinar emas dia. Okey. Dan untuk makluman sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, forum kita pada malam ini juga turut berkenan untuk mengikuti secara langsung Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, turut berkenan mengikuti secara langsung bersama kita juga pada malam ini Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, merangkap Tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS,
Juga bersama dengan kita tetamu-tetamu kehormat yang juga akan sama mendengar dan mengikuti live bual bicara kita pada malam ini, sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Perlis, CEO Majlis Agama Islam Perlis Maib, Tuan Haji Muhammad Nazim Muhammad Noor, pengarah-pengarah Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, dan seterusnya seluruh rakyat Malaysia yang prihatin sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini saya tidak bercadang untuk menjadi panel yang keempat. Saya akan bagi ruanglah kepada ketiga-tiga panel kita untuk memberikan buah bicara, pandangan dan pendapat tentang tajuk kita yang sangat saya rasakan dekat dengan keadaan kita pada hari ini, iaitu prihatin ataupun peduli. Sebelum saya nak memulakan gelanggang ataupun diskusi kita pada malam ini, kita juga nak maklumkan forum Zoom kita ini boleh diikuti secara langsung melalui saluran Suara Sunnah channel SSC, juga boleh diikuti di laman page Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Juga saya difahamkan boleh diikuti di Jabatan Mufti Perlis dan juga page-page yang lain lah. Jadi saya harapkan para penonton dapat turut prihatin dengan menyebarkan kita punya live pada malam ini, insya-Allah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak memulakan diskusi kita pada malam ini dengan memberikan ruang dan peluang seluas-luasnya kepada yang berbahagia, yang dihormati Datuk Bat kita, yang mana saya rasa di kalangan ketiga-tiga panel ni beliau yang paling junior lah. Jadi kita bagi beliau lah dulu, kan, dengan apa semangat mudanya. Okey Datuk, kita tengok saban tahun kita menyambut kemerdekaan. Banyak forum, sambutan, program, acara yang dilangsungkan, sama ada di pihak kerajaan, NGO, masyarakat dan seluruhnya. Tapi Datuk, kadang-kadang kita tengok sambutan ni kadang-kadang dipacu oleh semangat. Dia dah jadi macam satu sambutan yang berulang. Orang semangat bila sampai 31 Ogos. Kadang-kadang tu lebih menduka citakan sebahagian rakyat tak bersemangat pun nak sambut merdeka. Walhal kemerdekaan ini sangat besar artinya pada negara kita. Mungkin kerana sambutan itu tidak dibina atas ilmu, ataupun mungkin pada pandangan Datuk ada kelompangan tentang roh semangat sambut kemerdekaan ni. Mungkin Datuk boleh buka kita punya bicara dengan pandangan pertama ni. Silakan Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin, Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalullail, Tuanku Raja Perlis. Menghadap duli Yang Tamat Mulia Tuanku Said Pak Izzuddin Putra, Ibni Said Sirajuddin Jamalullail, Raja Muda Perlis. Merangkap Tuanku yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Ampun Tuanku, ibu ampun, sembah patik mohon diampun. Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat langsung menyembah. Terangkat kadam jari 10, jari seperti susun sirih. Daulat Tuanku patik mulai, moga berkat melimpah ruah. Sembah beradat patik nan junjung, Tuanku bak payung gemala gantih. Ampun Tuanku, sungguhnya patik berasa begitu tersanjung dengan keberkatan hadir Yang Maha Mulia Tuanku secara maya mencemah duli dalam forum pada malam ini. Patik dengan ini mohon perkenan ke bawah duli Tuanku bagi patik meneruskan bicara untuk mengatur kata, merangkai ayat, mengungkap pandangan, menzahirkan pendapat atas maudhu' harapan diraja negara merdeka ini. Ampun Tuanku. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan selaku moderator forum kemerdekaan malam ini. Rakan-rakan bicara wara Datuk Haji Brother Kamaruddin bin
bin Abdullah dan juga kepada saya Profesor Dr. Muhammad Ridwan T bin Abdullah. Seterusnya yang diraikan dihdi kehormat, tidak dilupakan seluruh para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Yang menonton dari utara didoakan moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang berkongsi dengan kita dari barat moga dapat berkat, yang dari selatan didoakan dapat keampunan. Ya, kita selalu perkara yang kita paling takut dalam masyarakat sekarang ini adalah bila masyarakat tidak terpimpin nafsu mereka dan juga ilmu ini semakin lama semakin hilang dalam segenap perkara. Sama ada dalam menghayati nilai kemerdekaan, dalam menghayati kefahaman terhadap disiplin ilmu-ilmu Islam dan pelbagai lagi. Apabila tidak ditunjangkan dengan ilmu, maka akan membawakan kepada kerosakan. Sebab itu, Al-Quran kalau kita tengok, perkataan ilmu itu lebih banyak diulang berbanding perkataan ad-din. Apa ertinya di situ? Agama dia duduk nombor 2 lepas ilmu. Bukan agama tidak penting, tidak. Kerana agama tanpa ilmu tak ada nilai. Tak ada harga. Sebab itu perkataan ilmu diulang sebanyak 105 kali, lebih banyak daripada perkataan din yang disebut sebanyak 103 kali. Dan kalau dikira dari segi derivatifnya, perkataan ilmu itu disebut tidak kurang daripada 744 kali dalam pelbagai bentuk. Alima, ya'lamu, i'lam, yu'lam, alim, ma'lum, alamin. Semua ada 744. Sebab itulah orang putih mengatakan bahawa if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Nak happy satu hari, buat parti. Bukan parti politik, parti jimba lah, parti rimba ke bubble party. Suka, tapi sehari saja. Ataupun go shopping, pergi shopping. Suka, tapi satu hari saja. If you want to be happy a week, go holiday. Nak happy seminggu, pergi bercuti. Alhamdulillah, boleh dia dah maju ke depan berbanding negeri-negeri lain, dia dah boleh nak bercuti, check in ke mana-mana. Tapi kita akan gembira seminggu saja. If you want to be happy a year, grow a garden. Nak happy setahun, tanam pokok, tanam arum manis ke apa ke, setahun, tapi happy setahun saja dapat hasil tu, dan begitulah, tak ada kesinambungan. Tapi if you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau kita nak gembira seumur hidup kita, bangunkan potensi hidup manusia ataupun potensi manusia. Sebab itu ilmu ini sangat mustahak, kerana agama tak akan ada nilai tanpa ada ilmu. Sebab itu saya teringat dulu satu anekdot pernah berlaku Kiai Muhammad Darwish ataupun orang lebih kenal dengan Kiai Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah di Indonesia. Ketika dia ditanya tentang, dia ni seorang pendakwah, tetapi dalam masa yang sama dia pandai bermain alat muzik, dia pandai bermain biola. Jadi satu hari santrinya bertanya kepada Kiai, pada beliau, Islam ni apakah sebenarnya Islam ni? Dia pun ambil biola ini, dia suruh santri atau anak murid ni, kau tolong gosok. Gesek. Anak murid dia tak pandai main biola, gesek. Kreng, krang, krong, krang, kreng, krong. Kemudian dia ambil, dia pula gesek. Dia pandailah bermain. Lalu dia kata, kalau diumpamakan agama itu seperti biola, tanpa ilmu, dia akan membingitkan. Walaupun bendanya sama. Tapi dengan kepandaian dan bakat, mengasyikkan. Orang mendengar dan sebagainya. Maka sama juga agama, sama juga Islam ini. Kalau tidak dengan ilmu, pasti dia akan lihat tidak indah. Dia akan nampak brutal, dia akan nampak tidak mengasyikkan. Sebab itu sekali lagi, ilmu sangat mustahak. Sebab itu bila kita bercerita tentang kemerdekaan ini, kalau masyarakat kita masih lagi belum dapat memahami apakah sebabnya kita menyambut merdeka, maka nampak sangat jiwa kita masih lagi dijajah. Sebab itulah orang tua-tua dulu, walaupun mereka dijajah, tapi jiwanya merdeka. Dulu, matlamat mereka berjuang, pertama berdaulat dalam politik. Yang kedua berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga berkepribadian dalam kebudayaan. Pantang mereka menjadi bangsa jongos yang tunduk dalam ketiak penjajah asing. Miliki semboyan merdeka atau mati. Nyo gading tinggi mahligai. Sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang cerai. Belum berjaya takkan berhenti. Tapi bangsa sekarang ini tidak dijajah secara fizikal. Mereka merdeka. Tapi yang masih terbelenggu adalah jiwa mereka. Sebab itu, nak mengeluarkan masyarakat kita daripada jiwa dijajah ini, maka inilah kita sambut kemerdekaan
digembur-gemburkan semangat cinta pada tanah air, bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang kita miliki. Kerana bukannya senang. Orang hari ini dia tidak faham bahawa negara kita ini jauh lebih baik daripada negara orang lain. Hanya orang yang pernah duduk luar negara saja tahu bahawa tanah air kita ni Masya Allah luar biasa sekali. Allah berikan pelbagai nikmat. Daripada segi kita nak bandingkan kemerdekaan kita dengan kemerdekaan negara orang lain, kita jauh lebih maju. Tapi disebabkan mereka benci kepada perkara-perkara tertentu, lalu mereka lupa. Cinta tanah air dengan masalah politik itu berbeza. Ini negara, ini rumah kita. Pasti tidak sempurna, tetapi ini tetap rumah kita. Maka dengan kemerdekaan inilah kita nak semangatkan balik masyarakat kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, cantik sekali. Saya sangat tertarik dengan ulasan Datuk tadi yang mengaitkan sambutan berteraskan ilmu ni berbeza dengan sambutan yang kita buat atas dasar semangat. Lagi cantik saya tertarik dengan hujung tu, yang mana Datuk kata mencintai tanah air ni berbeza dengan isu politik. Mungkin kita boleh berbeza politik, kita mungkin boleh bertelingkah dalam politik, tapi bila balik kepada soal negara, dia milik kita bersama. Bendera Malaysia menyatukan kita walaupun kita berbeza bendera parti politik. Cantik Datuk. Terima kasih Datuk atas ulasan yang menarik, penuh dengan fakta dan seni Melayu disulam dengan pantun. Okey, tak lengkap kalau kita tak bagi ruang malam ini kepada mungkin kita boleh panggil Adinda lah, kan, sebab kita ada kekanda yang ketiga saat lagi ni, kan. Kita nak beralih kepada Profesor Dr. Ridwan kita yang tak asing lagi. Kalau dahulu yang menghiasi kerusi pengurusi majlis moderator ni tak lain tak bukan dengan penuh semangat dan emosinya, tentulah Profesor Dr. Ridwan yang menjadi kita panggil sebagai ikon lah dalam mengendalikan bual bicara ni. Tapi kali ini kita bagi peluang untuk beliau memberikan pendapat sebagai panel. Saya nak bagi ruang juga kepada Dr. Ridwan. Kalau kita tengok tema Ma'al Hijrah, kalau kita boleh keluar sikit, kita sebut tentang umat berkualiti. Manhaj Rabbani, umat berkualiti. Yang saya rasa tentu juga berkait dengan soal kemerdekaan. Tapi saya nampak antara perkara yang mungkin rata-rata rakyat juga bersetuju, masyarakat kita ini masih terkongkong dengan sikap kepuakan. Ini mungkin Prof ada pengalaman yang panjang, sebab Prof juga berasal daripada sejarah yang kita rasa beralih daripada satu agama kepada agama yang lain. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita terkongkong dalam kepatian, kepuakan, perkauman, kumpulan, kadang-kadang sama-sama NGO bersaing dan sebagainya. Soal kita bercakap kemerdekaan, tapi bila kita bercakap, kita macam nak mewakili puak masing-masing, nak menjadi jago puak masing-masing, nak tunjuk hero. Adakah ini kemerdekaan yang sebenar? Minta pandangan panas sikit daripada Prof. Kita bagi ruang kepada Prof, insya-Allah. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara moderator, ampun tuanku, Patih mohon perkenan tuanku untuk memulakan bicara kemerdekaan pada malam ini. Ampun tuanku. Kalau saudara Datuk Badli tadi memulakan pantun, tadi pantun Melayu kan, sekarang ni Cina kena sambut pantun tu. Tu dia. Baru kena forum kita pada malam ni. Dia jarang-jarang kita dapat satu forum yang bersifat satu Malaysia ni. Sampai pengurusi kata tadi, saya dengan Ustaz Kamarudin bin Abdullah, dia kata mat bukan adik-beradik. Memang bukan pun Ustaz. Ustaz tengok mata pun dah cukup dah. Tengok mata, tengok warna pun dah cukup. Saya warna siang. Datuk Kamarudin warna malam. Dan inilah cantiknya manusia yang Allah jadikan. Forum kita sekarang ni langsung tidak mencerminkan perkauman. Inilah forum perpaduan yang sebenarnya, di mana kita menyatu, bukan ya, tiga bangsa besar ini dalam satu pentas kita pada malam ini, kan.
Ini hebatnya, saya suka bila pihak Jawatan Agama Negeri Perlis ini sentiasa mengadakan forum-forum yang sebegini rupa kerana ia mencerminkan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, dan pada masa sama kita nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa Islam ini bukan satu agama yang resis, agama yang mengenepikan, menganiaya orang bukan Islam dan sebagainya. Islam tidak tertegak sebegitu, ya. Islam telah, kalau kita tengok pada sejarahnya, pantun belum lagi start dia. Ini Ustaz, saya mula pantun dulu, bukan? Saya belum jawab lagi. Datuk Bat dengar pantun saya, bukan? Malaysia prihatin, itulah tema. Tajuk forum kemerdekaan kita. Raja dan rakyat berpisah tiada. Itulah sumpah negara merdeka. Datuk Kamarudin kena bersedia lah. Kalau kita melihat kepada sejarah, ya, kalau kita merujuk kepada sejarah ketika mana Islam memerintah, ini selalu kita perkatakan, kita lihat orang bukan Islam pada pelbagai bangsa dapat hidup senang lenang, dan ini sejarah. Islam pernah memerintah di India hampir 100 tahun, ya. Kita lihat bagaimana orang bukan Islam dijaga dengan begitu baik, bagaimana bangsa lain dijaga dengan begitu baik, ya. Dan kemudian kita tengok, berbanding dengan apabila Islam diperintah hari ini. Kalau kita tengok di India hari ini, umat Islam ada lebih kurang 174 juta daripada populasi secara keseluruhannya 1.4 bilion, ya. Apabila umat Islam diperintah, ya, umat Islam di India ni besar, saudara menderita, ya, ada lebih kurang 174 juta tu, ramai tu, ya, ramai. Sebab ada sejarah dia. Dan kita tengok hari ini apabila umat Islam diperintah nak makan lembu, sembelih lembu pun tak boleh. Saya nak sebutkan di sini bahawa Islam ini bukan satu agama yang mendiskriminasikan bangsa lain, resis dan sebagainya. Dan pada malam ini pun kita telah tunjukkan dengan sebenarnya bagaimana kedudukan kita yang sebenar, kan. Sama juga kalau kita tengok, ya, Islam di negara China. Saya bawa sedikit, saudara pengurusi, sejarah ini sebab kita nak menyambut kemerdekaan ni. Kalau kita tidak cerita sejarah ni maka tak sah lah, bukan? Kita tengok Islam di negara China pada hari ini, umat Islam diperintah. Di negara China umat Islam ada lebih kurang 80 juta. Daripada keseluruhan penduduknya 1.4 bilion. Maknanya penduduk negara India, China ni hampir sama saja. Cuma populasi orang Islamnya yang berbeza. Kalau di India 174 juta, kalau di negara China lebih kurang 80 juta. Dan kita tengok nasib mereka, keadaan mereka pada hari ini, bukan? Berbanding ketika apabila umat Islam memerintah. Secara pengurusi, kita tengok balik ke negara kita. Kita tengok balik ke negara kita. Ini yang kita nak cakap soal Malaysia Perhati, sambutan kemerdekaan kita yang ke-64, dan pada masa yang sama kita nak kaitkan sambutan tahun baru kita pada baru-baru ini. Sebab merdeka itu hijrah, ya. Kita nak berubah menjadi keadaan lebih baik. Pada dulu kita dijajah, hari ini kita tidak dijajah lagi. Kita nak merdeka bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi minda kita dan sebagainya. Saya nak okey kan? Nanti kita putus sikit kan? Kan betapa kita ini, tengok sedikit saudara pengurusi, kalau sempat saya huraikan sebab masa tak pun nak banyak ni. Sila kita bagi. Saya nak cakap lagi ya. Kalau kita tengok dalam di negara kita, ya, kita lihat sejarah kemerdekaan negara kita, kan. Islam datang ke negara kita lebih kurang dari segi masa dari 6 hingga lebih kurang 600 tahun ke atas lah. Lebih kalau kita nak tengok dalam konteks lebih jauh, 600 tahun lebih sampai 800 tahun lah Islam datang. Agak lewat sikit ke alam Melayu lagi. Dan kemudian selepas alam Melayu menerima Islam lebih kurang dalam 100 tahun lebih begitu, kita dijajah oleh 3 kuasa besar, iaitu Portugis, Belanda dan British. Lebih kurang 450 tahun. Cara pengurusi, saya nak sebut ini. Maknanya selepas orang Melayu memeluk agama Islam lebih kurang dalam 100 tahun,
Selepas itu kita dijajah oleh kuasa luar ini lebih kurang 450 tahun. Dan saudara pengusi boleh tengok apabila itu yang saya sebut tadi, raja dan rakyat berpisah tiada. Apabila raja menerima Islam, diikuti oleh rakyat yang memeluk agama Islam sepanjang 450 tahun dengan kita dikuasai oleh kuasa-kuasa yang menjajah negara kita selama 450 tahun dengan 3G-nya. Kita sebut sebagai gospel, gold, glory. Ya? Mereka menyebarkan agama Kristian, agama mereka. Mereka ambil kemewahan kita, tunjukkan kemegahan mereka dan sebagainya. Kita lihat, ketika itu orang Melayu baru Islam 100 tahun dan kita dijajah 450 tahun, disebarkan dengan propaganda dan sebagainya. Ketika itu raja dan rakyat tidak bertukar agama. Saudara mesti nampak tak poin dia saya nampak. Sepatutnya apabila kita dijajah begitu lama, ya, sedangkan kita Islam baru 100 tahun. Kita dijajah begitu lama, maknanya sekurang-kurangnya kita nampaklah pengaruh itu datang, maknanya goyanglah akidah ketika itu. Kita tengok ketika itu raja dan rakyat tetap utuh keimanannya, akidahnya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat ketika itu, saudara pengusi, saya nak kaitkan bahawa kita ini bukan perkauman, supaya orang melihat ini, kan? Kadang-kadang orang kata kita perkauman, resi dan sebagainya, tapi sejarah tidak sebegitu sifatnya. Agama Islam apatah lagi. Saudara pengusi, kalau kita tengok sebelum Perang Dunia Kedua, saya bawa sedikit sejarah, jangan tidur sudahlah. Saya bawa sedikit sejarah ini supaya kita dapat buka mata sikit, bukan? Ya. Sebelum Perang Dunia Kedua, di bawah undang-undang British, kita nak tengok ya, mana-mana orang Melayu ya, yang lahir di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu dan sebagainya, kita tengok ya, maka orang Melayu itu adalah rakyat raja. Tetapi kepada orang bukan Melayu, ya, orang bukan Melayu, kalau dia lahir di negeri-negeri Melayu, ya, Melayu bersekutu ataupun tidak bersekutu, taraf mereka adalah stateless, bukan warga negara. Saya sebut. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka boleh dihantar balik. Tetapi kalau orang Melayu melakukan kesalahan, mereka dibuang negeri dan negerinya Melayu dan mereka boleh datang balik. Kita tengok itu undang-undang British, saudara pengusi, saya nak sebutkan. Maknanya orang Melayu lahir di negeri Melayu, mereka rakyat raja. Orang bukan Melayu lahir di negeri Melayu, mereka bukan rakyat raja, bukan warga negara, mereka stateless. Tetapi saudara pengusi tengok selepas Perang Dunia Kedua, apabila perjuangan mencapai mendapatkan kemerdekaan semakin hangat dan sebagainya, apabila British memperkenalkan Malayunia dan sebagainya, nak melonggarkan kerakyatan dan sebagainya, kita tengok sikit sejarah ni saya nak sebutkan ya, supaya kita jelas dalam soal ini kan, sampai kepada kita nak mencapai kemerdekaan. Tidak berlaku dalam sejarah dunia, secara pun saya tengok ya, apabila raja-raja Melayu dan rakyatnya dengan kefahaman Islam yang jelas dan tulen, itu saya nak sebut, menerima tetamu-tetamu yang dulunya stateless ini, yang lahir ini, ya, yang lahirnya tanpa negara dan sebagainya, menerima seadanya secara pukal menjadi rakyat raja. Mana ada dalam sejarah di dunia lain berlaku sebegini? Poin dia pengusi saya nak sebut. Kenapa perkara ini berlaku? Ini disebabkan oleh pemahaman raja-raja Melayu dan rakyatnya ketika itu terhadap agama Islam ini yang dianutinya, walaupun ketika itu mereka dijajah begitu lama, ya, kerana pemahaman yang jelas ini menjadikan mereka menerima bangsa-bangsa yang ada ini walaupun mereka tanpa negara dan sebagainya. Sebab apa? Sebab agama Islam itu yang menjadikan penguasa, pemimpin, raja-raja kita menjadi lembut, berhikmah sesama manusia ini. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kita dijadikan berbilang-bilang bangsa ini untuk kita mengenal antara satu sama lain. Saudara pengusi, Islam bukan saja mengajar kita berhikmah dengan manusia, tetapi dengan binatang
binatang pun kita ada akhlak dia. Nak habis tuan fungsi nak semua. Saya nak sebut dengan binatang pun Islam ajar kita. Contohnya antara ayam dengan anjing. Ayam boleh dimakan, anjing tak boleh dimakan. Kita tak boleh diskriminasikan binatang ni kerana kedua-dua tetap makhluk Allah. Ini kan pula kita sesama manusia. Walaupun berlainan warna. Walaupun berlainan warna tetapi dia tetap kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Cantik. Terima kasih. Okey. Saya tak boleh nak berhentikan Dr. Profesor Ridwan ni kerana saya rasa macam dia berada di sini. Walaupun sebenarnya Zoom tu, tapi saya nak kena cut juga sebab saya duk tengok Datuk Kamarudin dah bersemangat nak sambung ni, kan. Cuma sebelum saya nak serahkan baton ni kepada Datuk Kamarudin, 2 poin lah saya ingat. Kita sepakat. Sejarah tak pernah berbohong. Telah terbukti. Saya quote perkataan Dr. Ridwan sangat cantik. Bagaimana raja-raja yang beragama Islam, berbangsa Melayu, di atas kesantunan mereka itu menerima rakyat yang bukan berbangsa Melayu, beragama Islam, duduk setaraf menjadi warga negara. Cantik sekali. Satu pandangan yang saya rasa tak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Yang kedua, saya tertarik juga. Ini juga sangat menarik. Apabila Dr. Ridwan sebut tadi, Islam yang dipegang oleh raja-raja Melayu dan rakyat keseluruhannya tidak bertukar walaupun dijajah selama 450 tahun. Kalau kita fikir agama-agama yang rapuh ataupun mungkin kalau bukan kerana jati diri yang kuat, sebegitu lama 450 tahun tentu dah bermacam-macam agama rakyat ni pegang. Tetapi tetap sebelum dijajah sehingga tarikh 31 Ogos itu tetap Islam menjadi pegangan rakyat dan pemimpin kita. Alhamdulillah. Jadi saya rasa mungkin Datuk Kamarudin kita ni nak masuklah dengan dia punya pandangan dia, kan. Tapi saya nak bagi clue sikit lah. Boleh tak Datuk ulas sikit? Sebab kita sekarang ni dah memang tak dijajah. Bendera kita bendera Malaysia, perlembagaan kita perlembagaan Malaysia, pemerintah kita pemerintah Malaysia. Kita dah tak ada lagi yang disebut sebagai penjajah luar. Tapi sering kali kita tengok cara berfikir. Kalau yang dikatakan maju itu mesti bertali leher. Mesti duduk di hadapan komputer. Kalau nak kata budaya yang maju itu mesti budaya barat. Walaupun barat dah meninggalkan kita, tapi kiblat kita, pemikiran kita masih mengagungkan barat. Dalam soal-soal yang negatif lah. Kalau positif, okey. Mungkin Datuk sebagai orang yang terlibat dalam dunia dakwah ni ada pandangan sikit. Ataupun boleh mungkin tambah apa yang disebut oleh Adinda Datuk tadi. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ampun tuanku, duli-duli tuanku, izin patik menyembahkan bicara. Pengurusi, moderator yang berbahagia Ustaz Rizal Azizan, yang berbahagia Datuk panel dan profesor. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya diizinkan Allah Taala dengan limpah kurnia dari tuanku untuk saya berbicara. Saya selalunya sifat saya bila nak berceramah di sesuatu tempat saya akan kaji tempat itu. Oleh kerana Zoom saya tak dapat kaji siapa di pelis ni. Tapi saya telah kaji Profesor ni Datuk Baldisha, dia selalu mesti mula dengan pantun. Saya terkejut, hari ini profesor pula bagi pantun. Maka tak aci, kata orang Penang. Kita kena juga bagi pantun. Itu dia. Malaysia prihatin tema resmi. Untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pejuang kemerdekaan kita sanjungi. Membentuk negara menuju wawasan. Ingatkan kembali kata sakti. Dari bahan kesedaran berapi. Di atas robohan kota Melaka, kita hidupkan jiwa merdeka. Ini bagi semangat sikit. Okey.
Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Antara banyak-banyak nikmat Tuhan kepada kita, ialah salah satu nikmat adalah nikmat kemerdekaan yang diikhtiarkan melalui perjuangan dan pengorbanan nyawa dan harta oleh para pejuang kemerdekaan. Hari ini saya bimbang kalau ditanya kenal tak Tok Janggut, Pak Saleh dan ramai Pak Kilau. Ramai mungkin tidak tahu. Mungkin sekadar dalam buku sejarah. Tetapi roh perjuangan mereka, saya bimbang generasi baru mungkin tidak menghayati lagi. Kemerdekaan merupakan satu nikmat yang menjadikan kita bebas. Bebas dari segala belenggu. Dan dia merupakan, kemerdekaan merupakan satu pintu yang membuka banyak pintu-pintu kenikmatan di mana kita diberi peluang untuk merancang dan membina negara dengan acuan sendiri. Dua zaman. Zaman sebelum kemerdekaan. Coba kita tengok sejarah. Kita tengok drama-drama yang bakal dipertontonkan sempena kemerdekaan. Bagaimana bapa kemerdekaan, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang nak pergi ke London pun tidak ada wang nak bayar tambang dan persinggahan mereka. Ketika itu, rakyat terutama sekali orang Melayu menggadai gelang emas mereka untuk dijual supaya almarhum Tunku dapat ke London untuk mencari sebuah kemerdekaan. Jiwa itu, jiwa pengorbanan itu hari ini sedih. Tidak lagi diwarisi. Zaman sekarang, selepas zaman pengorbanan, zaman perjuangan, hari ini generasi baru telah mewarisi satu zaman, zaman kesenangan. Atau zaman yang dikatakan zon selesa, yakni yang saya sangat susah hati. Zon selesa ini akan membuka pintu-pintu kealpahan. Dan saya bimbang, ya, kemerdekaan ini kalau tidak diisi dengan pengisian yang betul, dengan manhaj yang betul, dengan fikrah yang betul, dengan ruh semangat perjuangan yang betul, saya bimbang anasir-anasir lain akan datang dalam bentuk bukan penjajahan fizikal, tetapi penjajahan minda. Saya tertarik dengan kata-kata seorang tentera Islam. Tentera yang biasa, bukan general. Tapi itulah pendidikan yang dibina oleh acuan Quran dan As-Sunnah. Rabi'ah bin Amir apabila dipertemukan dengan Panglima Tentera Rom Rustam. Rustam hairan dengan semangat perjuangan tentera-tentera Islam yang minoriti, bukan majority. Sehingga dalam peperangan itu Romawi menghadapi tekanan. Dan dia buat satu kencatan ketika dia panggil tentera biasa. Bukan Khalid Al-Walid pergi, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang tentera biasa. Ketika dia ditanya oleh Panglima Rom itu, kamu siapa? Apa matlamat dan keranan kamu datang? Jawab, Amir bin Rabi'ah bin Amir. Allah mengutus kami orang-orang Islam untuk mengeluarkan, untuk memerdekakan manusia dari pengabdian diri sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Andai kita dapat menghayati kata-kata ini, sudah pasti kita akan menjadi satu umat Islam yang gagah dan izah dengan agama. Memerdekakan manusia dari perpambahan sesama manusia adalah untuk membebaskan manusia dari kongkongan tidak dapat bersuara, ke dapat bebas bersuara, bebas memilih dan bertindak, dan bebas bermuamalat. Dan kedua, sudah pasti kebebasan itu perlu dibatasi oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Malaysia ada kebebasan itu. Kebebasan untuk bersuara, bebas untuk pilih, Allah telah memberi rahmat ini. Kemudian,
memerdekakan manusia dari ikatan agama yang direka oleh manusia. Agama yang dicipta oleh manusia yang dijadikan sembahan, pahaman dan anggotan. Agama yang diturunkan Allah tetapi ditafsirkan dengan akal tanpa kaedah yang dibenarkan oleh syariat. Yang ini merupakan satu gelombang baru pada generasi zon selesai ini. Ampun tuanku, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Datangnya Islam untuk membebaskan manusia dari belenggu matlamat dunia yang sempit. Menyedarkan manusia bahwa dunia ini sementara, tempat persinggahan. Namun dia merupakan ladang yang perlu disuburi untuk menjadikan dia tempat dituainya hasil di akhirat. Justru kemerdekaan yang sebenar ini perlu ditanam adalah membebaskan jasad dan material dari penjajahan manusia. Membebaskan akal fikiran dan mentaliti dari dibelenggu oleh doktrin-doktrin yang mencanggah dengan Islam. Saya nak bawa satu analogi COVID sekarang. COVID telah melanda dunia dan Malaysia. Manusia rata-ratanya tiap-tiap 5 waktu, sama ada Muslim, non-Muslim, tiap-tiap hari mereka angkat tangan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, bilakah engkau nak keluarkan COVID ini, ya Allah. Sungguh-sungguh itu. Semua telah menjiwai, seluruh rakyat Malaysia telah menjiwai. PPV, tempat suntikan vaksin pun dah queue panjang menunjukkan kesungguhan nak selamatkan diri daripada wabak ini. Ini kesungguhan kena tanam pada generasi manusia, generasi baru Malaysia, bahwa kemerdekaan perlu dihayati sungguh-sungguh. Kita perlu tanam kepada generasi baru ini, generasi pengisi kemerdekaan ini, rasa syukur akan nikmat ini dan mengisi dengan ketaatan dan usaha-usaha untuk membangunkan masyarakat yang stabil dan harmoni. Kedua, mempertahankan kemerdekaan dengan memantapkan akidah yang mantap, dengan akhlak yang murni, dengan segala kehidupan. Ketiga, sebagai pemimpin di berbagai, ini orang pemimpin nih, sebagai pemimpin di berbagai peringkat, sama ada NGO, sama ada parti, sama ada sebagainya, di berbagai peringkat, zahirkan kecintaan, kesetiaan pada negara, dengan memberi iktimat bakti secara jujur dan amanah. Ya Ustaz, Datuk Badisha, saya baju saya ini macam ahli amanah, saya beramanah. Ya. Tanpa mengutamakan kepentingan diri dan kelompok masing-masing. Dan akhir sekali, kita tidak boleh hanya meminta pemimpin, tetapi rakyat sesebuah negara merdeka. Jadilah rakyat yang boleh membawa hasil manfaat, patuh dengan undang-undang dan setia berbakti kepada raja dan negara. Ini penting. Saya nak jawab Profesor Dr. Ridwan T tadi. Sila. Saya nak dia cakap ikut pandangan dia. Saya nak bawa satu tokoh yang terlintas petang tadi masa saya sedang membuat persiapan. Tun Samandan, salah seorang pengasas bersama dengan almarhum Tunku Abdul Rahman. Izinkan saya berbicara sedikit dalam bahasa orang putih. What did the Malays do? What did the Malay leadership do? What they do with citizenship? If we look around in Asia and East Asia, particularly, you will find that my race, the Indian race, is not welcome in Ceylon, is not welcome in Burma. Look at my brother, Chinese race, is not welcome in Thailand, Vietnam, in Cambodia. In all other areas, it has been a great good fortune to have born in this country. Where else you can find a more charitable, more polite, more decent race than a Malay race? What else can you get such a political decent treatment from any immigrant race? Kekuatan yang disebutkan atau nikmat yang disebutkan oleh Tun Samandan tidak lain tidak bukan warga asal bumi Malaysia ini dikatakan di roh mereka roh Islam. Islam itu agama adil dan seksama. Sudah pasti hari ini di Malaysia, saya seperti mana Datuk Badisha kata tadi, alhamdulillah haza min fadli rabbi. Ketika saya bertugas dalam Malaysian Airlines, saya berebut peluang untuk travel tiap-tiap tahun sebab percuma. Malaysian Airlines bagi saya tiket percuma, saya ambil. Tahun pertama bukan hak naik, tetapi tahun pertama saya akan Mekah. Lepas tu saya pergi ke Eropah, Afrika, Jepun.
Dan satu ketika dalam operasi misi Palu bersama MAPIM di Palu ketika ini baru-baru ini. Bila saya sampai, setiap kali saya sampai balik hatta negara Arab, ketika saya sampai balik KLIA, saya akan sujud syukur. Saya kata Allahu Akbar. Tidak boleh kita jumpa satu negara seperti Malaysia. Memang rumah kita ada kekurangan. Memang rumah kita ada kebocoran. Tapi tidak semestinya merupakan ruang untuk kita mengutuk negara tercinta kita. Mungkin parti politik kita mungkin berbeda. NGO kita berbeda. Tetapi rumah kita, rumah yang sama yang perlu kita lindungi. Izinkan saya akhiri juga dengan pantun. Silakan. Hari ini saya dapat roh daripada Datuk Badisha. Dia nampak muda hari ini. Saya terkejut. Apa Datuk Badisha kak? Yang Ini dulu semua saya semangat jumpa dia kat Datuk Pulau Bat ni. Pinang. Semangat Datuk Bat ni. Hanya saya jumpa dia di ke Pulau Pinang baru-baru ini. Nampak lebih tua macam saya. Tapi hari ini muda remaja. Terkejut saya. Ni Datuk Bat. Ya. Terbang tinggi si burung helang. Hinggap sementar di tengah taman. 60 tahun Malaysia gemilang. Semoga perpaduan terus dikekalkan. Ampun tuanku. Wahai dawana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Qamaruddin di atas ulasan yang disulami dengan pantun. Walaupun kita tahu pantun Melayu, tapi cantik sangatlah. Kalau tak tengok ke visual, tak tengok ke gambar, kita ingat pendekar Melayu berpantun. Kan. Okey. Jadi kita nak balik semula kepada kita punya role model kita ni. Sebab semua pakat pantun ni depa kata Datuk Bat lah dia punya semangat ni. Okey Datuk. Tadi kita tengok Dr. Ridwan sebut benda yang sama. Datuk Qamaruddin juga sebut benda yang sama. Di mana Islam menjadi majoriti, rakyat atau umat Islam berkuasa, mereka mengalu-alukan bukan Islam. Orang bukan Islam dijamin hak mereka mendapat keadilan, boleh beribadah, boleh cari makan, tidak ditindas dan sebagainya. Tapi sebaliknya kita lihat fakta, ini fakta. Di mana tempat orang bukan Islam menjadi pemerintah berkuasa, orang Islam seperti yang kita lihat ditindas dan sebagainya. Ini yang sesuatu fakta yang tak boleh dinafikan. Mungkin Datuk boleh bagi pandangan sikit sebab Islam juga kalau kita tengok dia pergi ke negara-negara lain. Kita ada pembukaan kota-kota di zaman pemerintahan Islam. Mungkin Datuk boleh komen. Adakah Islam juga bersifat penjajah ataupun macam mana? Silakan Datuk. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita nak menjawab soalan yang diutarakan, saya suka dan seronok kalau dapat menokok tambah sedikit beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan panel. Pertama tentang persoalan Raja-Raja Melayu tadi. Ini pandangan dari kacamata sebagai pengkaji sejarah. Pertama, tanah air kita ini penjajahan secara de jure, iaitu penjajahan secara rasmi oleh British itu sebenarnya tidak pernah berlaku. Di negara kita ini, yang dijajah 3 negeri saja, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Borneo, Sabah dan Sarawak. Kenapa saya katakan begitu? Sebab British, kalau dia menjajah satu tempat secara de jure, iaitu secara rasmi, apa yang mereka mesti lakukan adalah memansuhkan institusi diraja tempat itu. Itu mesti dilakukan. Sebagaimana mereka telah lakukan di kebanyakan monarki di India, di Myanmar, di Kenya, di Tanzania, di Zimbabwe, Zambia, di Myanmar dan banyak tempat lagi. Sebab itu kalau di India, 2 kesultanan India telah berjaya dihapuskan total. Kerajaan Delhi di India Utara itu 349 tahun usianya dihapuskan oleh British. Begitu juga dinasti Mughal yang terletak juga di India. 333 tahun akhirnya dihapuskan. Dan Raja Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar, itu telah dibuang ke Myanmar tahun 1858 dan baginda mangkat di sana dan digantikan oleh siapa? Bukan oleh anak endanya, tapi Emperor ataupun Empress of India sejak daripada Queen Victoria tahun 1819. Dan mereka British kebiasaannya mana negara yang mereka jajah, dia akan lantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran. Dalam kes kita di Tanah Melayu ini, British hanya melantik resident saja, ataupun High Commissioner, ataupun ada yang panggil Chief Commissioner di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Sebab kuasa mutlak secara de jure
di tanah Melayu ini masih di tangan raja-raja Melayu. Cuma timbul persoalan, habis kalau kita tak dijajah, kita buat apa ramai-ramai menjerit merdeka 31 Ogos 1957, ujung 2-3 hari lagi nak sambut 1957, merdeka 64 tahun. Begini, 31 Ogos 1957 adalah satu tarikh di mana institusi diraja, semua raja-raja Melayu menyerahkan kuasa mereka selama ini kepada rakyat melalui parlimen dan juga perlembagaan. Sebab itu merdeka tidak boleh tidak, kita mesti juga menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang telah berkenan kuasa mutlak mereka diserahkan kepada rakyat melalui parlimen dan perlembagaan. Ini barang perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat. Respon yang kedua tentang Datuk Kamarudin menyebut kepelbagaian etnik di negara kita ini, kita bersetuju bahawa di negara kita ini, Malaysia ni etnik, kaum, suku memang banyak. Kita di Malaysia, bayangkanlah kalau nak cerita dari segi Semenanjung ni mungkin tak ramai, tapi kalau di Sabah saja ada 33 kumpulan peribumi yang berkomunikasi dalam lebih daripada 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Bayangkanlah di Sabah saja. Macam di Perlis mungkin ada Siamnya dan sebagainya lagi. Jadi kepelbagaian ini sebab itu dicanangkan menerusi ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila. Apa tujuannya? Li ta'arufu. Supaya kau saling kenal mengenal. Istimewanya kata ulama, ayat ini duduk dalam satu surah nama surah Al-Hujurat. Apa makna Al-Hujurat? Bilik-bilik. Di situ ada falsafah. Kata para ulama seolah-olah Allah nak menunjukkan kamu duduk dalam satu negara, ada banyak bilik. Ada bilik Melayu, ada bilik Cina, ada bilik Iban, ada bilik bagai-bagai. Masing-masing duduk diam-diam dalam bilik masing-masing dan jangan berebut bilik. Dan jangan skodeng bilik tuan rumah. Itu kena ingat. Tuan rumah dia ada hak dia. Dalam rumah dia, tuan rumah selaku ketua kepada rumah, bilik mak ayah kita mana boleh anak-anak masuk. Itu jangan usik lah. Isu-isu tertentu, isu raja, isu tulisan Jawi, jangan usik. Itu tuan rumah punya sensitivity. Jadi kalau orang semua faham kepada konsep bilik-bilik ini, sebenarnya tak jadi masalah. Dan orang Melayu adalah satu bangsa yang mana dah biasa hidup beramai. Kalau kita merujuk ke jendela sejarah, orang Islam khususnya umat Melayu memang berpengalaman hidup harmoni bersama bangsa-bangsa lain, bukan baru. Semasa Kesultanan Melayu Melaka, 250,000 rakyat Melaka ketika itu bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni 110 tahun. Tak ada masalah. Artinya kalau kita boleh hidup dengan orang, tapi kalau orang tak boleh hidup dengan kita, itu bukan masalah kita. Sebab masing-masing ada bilik masing-masing. Jangan skodeng bilik orang. Selesai. Itu yang respon saya kepada dua perkara yang dinyatakan tadi. Balik kepada soalan utara kepada Ustaz. Kita tak nafikan bahawa futuhat ataupun beberapa pembebasan ataupun pembukaan di zaman Islam ini tak boleh tidak, ianya memang tak dapat dinafikan dalam sejarah, ianya berlaku. Itu kita tak nafikan. Sebab itu Syekh Mahmud bin Syakir Harastani, dia ada buat satu mausu'ah, dia panggil Mausu'ah Futuhat Islamiyah, tentang kamus Futuhat Islamiyah yang pernah berlaku sepanjang sejarah. Dan dia pun sendiri mengatakan bahawa pertama sekali, kalau ikut kepada Mu'jam Ma'ani Al-Jami', ini Mu'jam Arabi lah, kalimat futuhat itu sendiri maknanya pembukaan negara-negara yang mana ditakluki oleh tentera Islam melalui peperangan. Itu tak dapat elak. Peperangan tetap berlaku, bukannya bagi pantun macam kita melalui pantun-pantun dapat. Tak. Tetap berlaku juga perlawanan, pertumpahan darah, mubarazah fardiyah, bukan main syair-syair nyanyi itu dapat. Tak. Cuma Al-Fatuh Al-Islami itu, ini yang membawa makna sampai dan penyebaran agama Islam ke negara-negara yang mereka masuk tadi selepas peperangan. Jadi itu perlu dibezakan. Futuhat yang masuk dengan berlawan apa semua, itu okey, berlaku. Cuma yang Al-Fatuhul Islami itu masuk atas keperluan penyebaran dakwah. Sebab itu dia berbeza dengan kita orang Islam dengan orang penjajahan Barat. Tadi disebut oleh Profesor Dr. Ridwan. Ya, orang Barat ada satu buku The Adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers. Punca utama Barat menjajah atau mencari negara-negara untuk dijajah 3G. Gold, glory, gospel. Mereka nak cari kekayaan, mereka nak cari kemasyhuran dan kerana faktor agama. Tetapi berbeza. Orang Islam, Futuhat Islamiyahnya itu
faktor agama tidak ada paksaan. Barat mereka ada motivasi gospel ataupun agama, tapi berbeza dengan dakwah. Saya ambil contoh dalam konteks tanah air kita, dan ini rekodkan secara rasmi. Zaman Raja Philip yang kedua, mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan orang Melayu di Melaka ketika itu, mereka diberikan banyak keistimewaan. Antaranya dapat pengecualian cukai dan dimerdekakan. Jadi mereka pun berebut-rebut kahwin dengan orang Melayu tempatan ketika itu, sehingga ada rekod rasmi tahun 1604, Alfonso de Albuquerque telah menguruskan lebih daripada 200 perkahwinan yang direkodkan di Melaka ketika itu antara tentera Portugis dengan orang Melayu tempatan. Dan automatik bila mereka kahwin dengan orang tempatan, orang itu akan tukar agamanya kepada agama suaminya. Maka hasil perkahwinan itulah wujudnya satu etnik yang ada di negara kita sekarang, yang kita tak sebutlah namanya pada malam ni akan sentuh sensitiviti lampau dan sebagainya lagi. Tapi ini benda-benda yang berlaku. Tapi bagaimana dengan Islam? Tidak. Islam dia bila masuk mana-mana negara tidak ada paksaan. Sebab itu Islam pernah memerintah Sepanyol selama 800 tahun, tahun 711 sampai 1492. Tidak pernah berlaku sepanjang tempoh pemerintahan orang Islam di Sepanyol, mereka menggunakan pedang untuk nak memaksa orang Kristian di Sepanyol untuk memeluk agama Islam. Tidak pernah. Begitu juga umat Islam pernah menjadi pemimpin dan menjadi penguasa di tanah Arab selama 1400 tahun. Namun sehingga hari ini ada 14 juta orang penganut Kristian Koptik di tanah Arab yang mengamalkan ajaran mereka selama ratusan tahun. Kalau orang Islam nak menegakkan agama dengan pedang, sudah pasti orang Arab di tanah Arab sekarang ini tidak ada yang beragama Kristian Koptik pada hari ini. Begitu juga umat Islam pernah memerintah India sekitar 1000 tahun, bermula daripada dinasti Mamluk tahun 1206. Kalau Islam ini adalah agama yang memaksa kepada Islam, sudah pasti dalam tempoh 1000 tahun, pemerintah Islam India boleh saja mewajibkan seluruh penduduk India menganut Islam sampai sekarang. Tetapi itu tidak pernah berlaku. Bahkan hari ini 80% penduduk India adalah non-Muslim. Maka itu bezanya kita. Samalah juga dalam konteks Nusantara. Kita di Malaysia dan juga Indonesia, ini negara yang memiliki jumlah Muslim terbesar dan majoriti kita adalah beragama Islam. Tapi cuba kita muhasabah. Pasukan tentera Islam manakah yang pernah menyerbu dan menyerang Indonesia dan Malaysia untuk meluaskan ajaran Islam? Tidak ada. Sebab itu tidak benar kalau Fathul Islam itu dikaitkan dengan paksaan. Tidak. Kita beza dengan 3G Portugis itu tadi. Sebab itu dalam konteks Nusantara, Islam masuk atas nama dakwah, bukan kerana jajah. Rekod menunjukkan bahawa ajaran Islam dipercayai telah sampai ke Nusantara, khususnya di Barus, di Tanah Puli Tengah. Ini terletak di Sumatera Utara. Sejak daripada abad ke-7 lagi. Walaupun adalah khilaf para sejarawan, ada yang kata bermula di Barus, di Sumatera Utara, ada yang kata di Pasai, di Aceh Utara, ada yang kata di Lamuri, di Aceh Besar, ataupun Perolak, di Aceh Timur. Namun semuanya bersepakat bahawa Islam telah pun sampai dan disebarkan di sebelah Kepulauan Nusantara ini, atau di Sumatera khususnya, bermula daripada tahun 606 sampai 699 Masihi. Maknanya sejak zaman Sayyidina Ali hingga zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah yang kelima, gerakan dakwah itu sudah pun berlaku. Sebab itu kalau di tanah Jawa, Islam dah masuk ke Kalingga di pantai utara di sebelah Jawa Tengah, itu tahun 674 Masihi. Itu sezaman dengan peralihan Ali ke Muawiyah. Ini kerja dakwah ini yang dimasukkan, bukan kerana perang. Sebab itu atas dasar dakwah, para sahabat inilah mereka gigih jalankan misi-misi dakwah. Macam Datuk Bro Kamarudin kita lah, begitu gigih sekali berdakwah, street dakwah dan bagai-bagai. Dan mereka akhirnya berjaya menguasai 2/3 dunia ini. Bermula daripada sempadan negara China di sebelah timur, sampailah ke barat lautan Atlantik, kita panggil Andalus hari ini. Dalam kurang daripada 100 tahun, dakwah itu begitu berkembang sekali. Sebab itu adalah tidak benar kalau kita mengatakan bahawa mereka tegakkan agama ini dengan kekerasan. Tidak ada. Bahkan para sahabat sendiri, matlamat mereka hanya satu saja, nak realisasikan misi dan visi Nabi. Sebab Nabi pernah beritahu, Nabi tegaskan bahawa Islam ini, dia akan menguasai seluruh pelosok dunia. Ini yang sahabat nak realisasikan. Hadis daripada Tamim Ad-Dari, kata Nabi, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan naharu. Kata Nabi, Islam pasti akan sampai ke seluruh pelosok dunia sebagaimana sampainya malam dan siang. Jadi mereka bila dengar hadis-hadis begini, dia jadi semangat. Tadi kita tengok macam contoh, Datuk Kamarudin bawakan contoh dialog para sahabat. Rostam Farrukhzad, ini Commander in Chief Sasani Persian Forces.
dia berdialog dengan seorang sahabat Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amr al-Asidi at-Tamimi. Saya setuju Datuk kemudian sebut tadi. Ini peristiwa Ma'rakah Qadisiyah. Battle of Qadisiyah tahun 636. Rostam ni bukan calon-calon panglima 3 bintang, bukan. Dia panglima angkatan 80,000 tentera. Dia ada 33 gajah perang yang ada komando semuanya. Rabi' bin Amir ini, dia bukannya panglima. Dia hanyalah tentera biasa. Tetapi semangat dalaman dia luar biasa. Khalid Al-Walid masa tu ramai lagi panglima medan dia yang kanan-kanan dia boleh hantar. Dia ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Musanna ibn Haris, ada Huzaifah Al-Yamani, ada Nu'man bin Muqarrin, ada Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla, ada Qa'qa' ibn Amru radhiyallahu anhu ajma'in. Qa'qa' ni GGK ni komando. Dia yang pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima di Parsi. Tetapi Khalid nak tunjuk, aku hantar hak biasa brigadier general sajalah, one star saja, pergi berjumpa dengan Rostam Farrukhzad. Kata-kata Rostam itu telah menggegarkan orang-orang Parsi. Sebab itu hampir 90,000 tentera Islam sepanjang sejarah berhadapan dengan 250,000 tentera Parsi, 15,000 tentera Islam terkorban, 150,000 tentera Parsi mati. Kita perang dengan orang-orang daripada Parsi ni agak lama juga, semasa tempoh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab khususnya. Sebab itu, ini di penghujung lah. Kita bawakan contoh-contoh ini bagaimana sahabat dulu, dia punya motivasi dakwah. Itu yang paling utama. Bukan sekadar di Parsi saja, bahkan kalau ingat peristiwa bagaimana ketika zaman Sayyidina Umar juga, ada dialog terkenal Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia merupakan utusan wakil saja kepada Amr al-As. Amr al-As pula wakil daripada Umar Al-Khattab, berapa kali bagi pihak wakil dihantar tu. Berjumpa dengan Al-Muqawqis, gubernur Rom di Mesir ketika pembukaan Mesir. Ubadah bawa 3 perkaranya. Nabi pesan, ud'uhum ilal Islam, fa'inhum abaw, fasalhumul jizyah. Fa'inhum abaw, fasta'in billah, wa qatilhum. 3 perkara saja. Pertama, masuk Islam. Kalau tak nak, bayar jizyah. Kalau tak nak, kita lawan. Pilih mana satu. Al-Muqawqis, tengok ni satu orang datang, dia terperanjat. Macam mana hantar 1 bintang punya orang boleh cakap dengan aku 4 bintang punya general? Afala tuhibbuna an khaslata ala hadhil khisal salat? Takkan tak boleh diskaun 3 perkara ni? Ini tak ada langsung, nak tolak langsung. Akhirnya apa kata Ubadah? Dia angkat farafa'a Ubadah yadai. Dia angkat tangannya waqal, la wa rabbus sama'i wa rabbu hadhil ard wa rabbu kullu syait ma lakum indana khaslatan ghairuha fakhtaru li anfusikum. Dia angkat tangan, dia kata, demi Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu, engkau tak ada pilihan lain. Itu je aku bagi 3 pilihan. Bayangkan, macam mana mereka ada semangat? Motivasi dakwah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terpaku kita semua yang mengikuti forum malam ni. Penguasaan yang sangat baik tentang rentetan cerita sejarah yang memang ini fakta yang boleh dibaca oleh semua masyarakat. Saya sangat sehingga tergamamlah melihat fakta-fakta yang dihamburkan kepada kita pada malam ini. Terima kasih Datuk Bat. Cuma saya tertarik apa yang Datuk Bat sebut. Kita bukan menjajah, tetapi kita membawa misi dakwah. Dan satu perkara yang saya rasa jarang orang sebut, kemerdekaan dan pengorbanan raja-raja Melayu tentang kuasa mereka sehinggalah kita dapat mengecapi Malaysia pada hari ini. Saya nak teruskan kesinambungan apa yang disebut oleh Datuk Bat tadi. Islam tak ada paksaan. Apa sahaja konsep paksaan bukan daripada Islam. Ini sangat tegas apa yang disebut oleh Datuk Bat tadi. Mungkin Dr. Ridwan, Prof kita, yang bergelumang dengan dunia dakwah non-Muslim, mu'alaf umpamanya. Sebab hari ini kita dengar ada suara-suara yang mengatakan tersebarnya Islam kerana paksaan. Orang masuk ke dalam Islam kerana dipaksa atau ditekan dan sebagainya. Ini suara-suara mutaakhir ini. Mungkin respon daripada Prof yang mana boleh tambah apa yang disebut oleh Datuk Bat. Sejarah membuktikan bagaimana di belahan dunia kita tidak pernah membawa bendera paksaan. Dipersilakan Prof untuk memberikan ulasan dan komentar insya-Allah. Baik, terima kasih pengurusi. Ampun tuanku izinkan Pati untuk menyambung bicara pada malam ini. Saya setuju dengan apa yang telah disebutkan oleh Datuk Bat tadi, sebab kalau kita
lihat dari segi sejarahnya, nak sambung sikit je lah. Ya, sebenarnya kalau kita tengok di negara kita ini, negeri-negeri yang direct di bawah jajahan mahkota British ini adalah negeri-negeri Selat. Tapi bagi negeri-negeri Melayu, kita gunakan istilah protectorate ataupun dinaungi oleh British. Tetapi kita nak gunakan istilah itu. Kalau kita di universiti ni, kita guna istilah orang Melayu sebelum dijajah kita sebut sebagai pra-kolonial, kemudian zaman kolonial, kemudian pasca kolonial. dia panjang perbahasan akademik sebegini, tapi tak apa. Kita bersetuju belaka dengan apa yang disebutkan tadi. Cuma begini, saudara pengusi, cuba kita tengok, saya nak sambung sikitlah tentang Islam ini. Kita tengok teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Dibawa oleh 3 bangsa besar ni, saya nak sebutkan, iaitu daripada Arab, India dan Cina. Mungkin keturunan Ustaz Bat ini di Islamkan oleh orang Cina. Saya nak sebutkan. Mungkin orang India. Hikmahnya Islam tu, dia datang, dia tidak menjajah. Ya? Dia tapi apa dia? Sila. Dan mungkin boleh dengar kan? Boleh dengar. Sila, Prof. Kita tengok teori pengislaman alam Melayu tu, secara fungsi dia sangat cantik. Bukan orang Melayu yang Islam ke orang Melayu, tidak. Tapi dakwah Islam itu datang ke alam Melayu. Dia datang pada 3 penjuru. Daripada negara Arab, daripada negara Cina, daripada negara India. Saya nak sebutkan kehidupan warna-warni Islam ini, makna agama Islam ini penuh dengan warna-warni itu. Mana mungkin Islam ini dia boleh mendiskriminasikan orang lain, bangsa lain dan sebagainya. Mana boleh dia menjadi rasis dan sebagainya. Ya. Sebab itu kita tengok dulu saya sambung sikit saudara pengusi, ya, kita lihat, ya, kalau dulu, ya, walaupun Islam orang Melayu ketika baru 100 tahun lebih, saya nak gunakan istilah dijajah ni sebab itulah istilah yang selalu kita gunakan. Nanti nak gunakan istilah lain dia jadi payah. Jadi kita gunakan secara umumnya sebegitu kan. Dijajah sekian lama, tetapi akidah dan juga iman rakyat raja ini tidak pernah goyah. Sebab raja dapat menunjukkan contoh yang baik kepada rakyatnya. Hari ini, kita tengok ramai. Malah kita diwar-warkan bahawa ramai juga di kalangan orang-orang Melayu yang keluar Islam. Ini berlaku sekarang ni. Saya minta maaf, banyaklah saya kena sebutkan. Ada yang murtad dan sebagainya. Sebab hari ini, pemimpin sudah tidak dapat menunjukkan contoh yang baik. Ini yang kita bimbang ini. Dulu walaupun kita dijajah, dan sebagainya, kita tengok ketika itu, ya, itu yang saya sebut tadi, raja dan rakyat berpisah tiada kan. Ya, contoh-contohnya ada dan sebagainya, dan kita lihat bagaimana raja mempertahankan akidah Islam ini. Ya, kita boleh tengok ketika apabila Malayan Union diperkenalkan dan sebagainya. Saya kena bawa sejarah-sejarah ini fungsi, kalau tidak apa artinya kita menjawab kemerdekaan yang ke-64 ini. Ya, kadang-kadang kita bimbang juga. Kita bimbang, semakin lama kita menyambut kemerdekaan, kita bimbang dan risau, semakin banyak bendera diterbalikkan. Ini yang kita tidak mahu lihat berlaku, ya. Bila ada insiden bendera diterbalikkan, bintang 14 bendera itu menjadi bintang, menjadi bucunya 5 dan sebagainya kan. Kita menjadi semakin bimbang. Kenapa dan mengapa perkara ini boleh berlaku pada masa kini? Sepatutnya semakin lama kita merdeka, dia semakin mematangkan kita. Maknanya keadaan akan menjadi lebih baik sebagaimana dahulu. Itu yang saya kaitkan dengan dulu, saudara pengusi, ya. Teori kedatangan Islam tu datang pada 3 penjuru, 3 bangsa yang berwarna-warni. Arab dengan warnanya sebegitu, Cina dengan warna sebegitu, India dengan sebegitu. Tapi kita lihat, ya, rakyat ketika itu dapat dikawal dengan baik, setianya dan sebagainya.
Tetapi hari ini itu yang Datuk Bat sebutkan tadi, apabila rakyat menyerahkan kuasanya mengikut sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, dan apabila pemimpin menyambut tampuk kekuasaan ini nak sebutkan, apabila ada di kalangan pemimpin yang tidak dapat menunjukkan contoh yang baik, ini perkara yang saya cukup risau hari ini. Apabila tidak ada penegasan di kalangan pemimpin, apabila kita hanya mementingkan undi, ini tak ada. Boleh cakap ni. Saudara Pengerusi, boleh cakap ni. Sila. Kita merdeka ni, kita bebas. Kadang-kadang dalam mempertahankan agama Islam dan sebagainya tidak ada penegasan apabila di kalangan kita ini yang telah melanggar undang-undang, contohnya menterbalikkan bendera, menghina negara, menghina agama dan sebagainya, perkara-perkara yang ada kaitan dengan Akta Hasutan dan sebagainya, tidak ada penegasan di situ. Dulu British tak berani sentuh. Saudara Pengerusi, saya nak sebut, dulu British dia tidak pernah sentuh perkara berkaitan dengan agama Islam, raja-raja Melayu dan adat istiadat orang Melayu. Dia cukup jaga perkara ini. Sebab itu antara pegawai-pegawai British yang sangat orang kata memahami alam Melayu seperti R.O. Winston, kemudian Frank Swettenham, Sir Clementi dan sebagainya. Saya nak sebut, mereka ini antara yang tinggal di alam Melayu dan faham dengan tata hidup, cara Melayu dan sebagainya. Mereka amat menghormati perkara-perkara sebegini. Sebab itu mereka lah antara yang kuat menentang Malayan Union apabila British mahu memperkenalkannya di tanah Melayu. Saya nak sebutkan begini, Saudara Pengerusi. Poin dia, saya nak sebutkan, dulu perkara-perkara begini begitu dijaga dan sebagainya. Sebab itu orang tidak berani untuk mencabar, untuk menghina dan sebagainya. Hari ini kita lihat perkara-perkara yang sensitif sebegini dicabar, dihina, bendera diterbalikkan, ditukar bentuk imejnya, diwarnakan dengan warna hitam dan sebagainya. Di situ kita lihat hari ini seolah-olah tidak ada penegasan yang dibuat. Seolah-olah kita lihat 60 tahun lebih kita merdeka, 64 tahun kita merdeka, seolah-olah nilai kemerdekaan itu semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin tipis ini. Saya nak sebutkan poinnya di sini, Saudara Pengerusi. Apabila di kalangan kita ini terlampau banyak berpolitik, sehingga kan kita tidak ada penegasan dalam mempertahankan perkara yang sepatutnya kita pertahankan, dengan tidak menafikan hak dan hak bangsa-bangsa atau kaum-kaum lain. Sebab itu kita lihat hari ini masyarakat menjadi porak-poranda, haru biru dan sebagainya. Sebab itu saya minta sangat, Saudara Pengerusi, sempena dengan kemerdekaan ini, saya dah sebut pada awal tadi, bagaimana Islam datang ke alam Melayu ini, mengislamkan orang Melayu ini daripada tiga bangsa yang berwarna-warninya itu. Betapa cantiknya itu keadaan itu berlaku, dan kita lihat perkembangan dia daripada semasa ke semasa, rakyat dan raja dan sebagainya, dan sampai kita berubah kepada sistem yang ada pada hari ini, di mana di kalangan kita ini asyik berpolitik untuk mendapatkan undi, untuk mendapatkan kuasa dan sebagainya. Kita lihat keadaannya hari ini, 60 lebih tahun kita merdeka, tetapi kita seolah-olah tidak dapat kecapi makna ataupun roh kemerdekaan yang sebenarnya. Sebab itulah, Saudara Pengerusi, saya sangat menyerulah supaya proses kemerdekaan kita ini dan dikaitkan dengan hijrah yang kita sambut baru-baru ini benar-benar dapat mematangkan kita, Saudara Pengerusi. Dan akhirnya 2 rangkap pantun, takut tak jumpa lagi lepas ni. Sila sebagai kesimpulan. Malam ini yang paling tulen pahlawannya Datuk Bat lah. Saya rasa dia pakai sampin sekali tu. Saya nampak perut dia punya gulung samping tu terkeluar, nak mengatakan perut dia dah naik. Kan apa tu? Saya rasa dia bersampin segak hari ni. Saya pakai kain je kat bawah ni. Onok cara onok ni kita pakai baju, kita nampak. Datuk Bat, saya sambut pantun 2 rangkap ni sebelum menutup 60 tahun, 64 tahun kita merdeka, rakyat bersatu, taat dan setia,
merdeka negara, merdeka minda, itulah hijrah paling utama. Dari Perlis sampai ke Sabah, itulah dia negara Malaysia. Hadapilah COVID dengan tabah, pasti Allah bersama kita. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Prof di atas pantun yang sangat, saya ingat, merangkumilah apa yang Prof sebut tadi. Sebagai, saya ingat, pusingan akhir lah kita bagi kepada Datuk Kamarudin. Saya nak tarik apa yang Dr. Ridwan sebut tadi. Mungkin kerana umat kita lemah, beberapa perkara diganggu-gugat, ataupun mungkin apa yang sebenarnya berlaku pada pandangan Datuk, realiti yang terjadi hari ini. Sebab kita dah 64. Saya ingat satu tempoh yang agak kuat dan matang bagi orang yang berusia 64 ni, pengalaman. Mungkin dah seusia dengan Datuk, ataupun mungkin Datuk baru 46 dan sebagainya. Silakan Datuk. Ampun tuanku, duli-duli tuanku, izin batik menyambung bicara. Moderator yang dikasihi Allah, ahli panel yang disayangi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, terima kasih moderator. Kalau ada di tepi saya boleh belanja. Umur 46 ni umur yang saya nak rindu pula tu. Dah lebih dah, 5 siri dah masuk 5 siri. Kenapa kita menghadapi satu situasi hari ini? Seperti mana saya katakan tadi, zon selesa. Saya ada seorang idola saya. Tidak lain tidak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok kepribadian dan jati diri Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Seringkali dalam tarbiyah saya kepada saudara-saudara baru, saya bawa idola ini yang nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam beberapa surah, antara surah An'am, surah Anbiya, surah Ibrahim. Pertama sekali, Nabi Ibrahim dilahirkan di Iraq, Babylon. Kemudian ke Palestin, kemudian ke Mekah dan seterusnya. Nabi Ibrahim, dia bukan bangsa Arab. Pribadi Nabi Ibrahim dilahirkan dengan, menurut beberapa tafsir, mereka katakan itu bapa kandung dan mungkin bapa saudara. Tapi itu bukan khilaf di sini. Yang penting ini, dia dilahirkan oleh seorang bapa yang musyrik, yang sembah berhala, bukan sekadar sembah berhala, dia ada kelang buat berhala. Namun dia tegur bapaknya dengan hikmah, dengan ilmu. Kemudian disulami dengan doa sehingga kan Allah melarang Nabi Ibrahim untuk berdoa. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayandanya itu. Selepas menemui kegagalan, Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Nabi Ibrahim bertemu dengan semua masyarakatnya, umatnya yang sembah berhala. Sehingga akan berlaku satu dialog yang begitu istimewa sekali, begitu mind-blowing debat dengan masyarakatnya. Dan mereka seketika diam. Masyarakat seketika diam dengan kebenaran itu. Tapi sayang, masyarakat dibawa oleh arus kecintaan kepada dunia yang fana. Dibawa. Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud yang musyrik. Di situ berlaku satu dialog yang sangat istimewa yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku Allah menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud pun menjawab, ya, saya ada kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, dan dia buat lakonan itu. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur ke barat, coba kamu bawa dari barat ke timur. Oh, what a blind and awesome question. Dan Namrud itu terdiam. Maka ketika itu kebenaran tidak datang kepadanya. Dia tidak diberi hidayah. Diperintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Ketika dilemparkan, Allah izinkan Nabi Ibrahim selamat dan api tidak bakar. Selamat dari beberapa fasa ayanda, masyarakat, kerajaan. Kemudian Allah takdirkan diberikan zuriat kepadanya, diuji dengan kemahan perintah untuk sembelih anaknya. Baginda taat.
Nabi Ibrahim dia katakan satu umat dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 120 bahwa dia dikatakan satu umat, seorang tapi satu umat. Karena kualitinya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepegangnya prinsip-prinsip tauhid yang dia. Dan kita kembali kepada masyarakat hari ini. Kenapa masyarakat kita semakin hanyut, tidak merasai sebab ilmu yang disampaikan kepada mereka masih belum mereka menjiwai. Cuba kita tengok para sahabat Nabi, bagaimana para sahabat Nabi dididik oleh madrasah Nabi Muhammad SAW, mencintai Allah, merindui Allah, takut pada Allah, sehingga akan disebut nama Allah gemetar hati mereka. Tarbiyah Nabi SAW pada para sahabatnya, disebut nama Allah gemetar, khusyuk, seperti mana Allah sebut dalam surah Anfal ayat 2. Kita kena tarbiyah daripada awal, kecil-kecil lagi. Anak-anak kita yang berbilang bangsa, berbilang kaum dan beragama, bahwa kecintaan kepada negara itu satu tuntutan agama. Tak boleh dipisahkan. Ya, dan sudah semestinya kita kena mensyukuri seperti mana hari ini kita dikongkong. Kita tidak begitu bebas untuk keluar rumah kena COVID. Berapa ramai orang boleh keluar? Berapa ramai orang boleh berkelah? Berapa ramai orang boleh pergi Perlis untuk beli apa arum manis? Tak manis dah. Saya kata ke isteri saya nak pergi Perlis ni hari isteri pesan arum manis. Macam mana? Kedai tak buka ke jalan-jalan nak pergi Perlis? Takut COVID. Ketakutan itu. Hari ini sudah hampir 2 tahun. Kita perlukan satu kemerdekaan baru, yaitu bebas dari COVID. Maka roh mencintai negara seperti itu juga. Dan seringkali Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, azabnya pedih. Dan hari ini kita merasai. Maaf cakap, satu sudut saya nampak COVID ini merupakan musibah. Awal-awal bicara ujian, akhir bicara fasa 2, saya berani mengatakan ini satu musibah supaya setiap rakyat Malaysia, setiap individu Malaysia mensyukuri nikmat kebebasan yang Allah tunjuk dalam bentuk lain. Sekadar itu. Saya tidak sempat untuk membalas pantun kepada dua profesor dan Datuk. Sinar hari bulan kalau Pahang saya tengok dekat dengan Melaka profesor, maka yang bawa Islam kepada Profesor Datuk Badi Shah adalah orang India. Sekian, terima kasih. Jadi kita kena buat forum nanti satu lagi. Bagaimana Islam sampai ke Pahang, insya-Allah. Okey. Tapi terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang telah mengupas dan memberikan pandangan yang saya rasa di luar daripada kebiasaan tema kemerdekaan. Banyak saya tengok komen-komen yang mengatakan fakta-fakta baru yang dikemukakan, teori-teori ataupun pandangan-pandangan yang segar yang dilontarkan pada malam ini. Cuma sebagai kesimpulan akhir, kalau kita tengok pada tema kita Malaysia Prihatin, kalau di Perlis kita mungkin dekat dengan konsep yang diperkenalkan oleh Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perlis merangkap yang di-Petua MAIPS, kita ada MAIPS Peduli. MAIPS Peduli ini membawa roh Malaysia Prihatin. Kalau untuk kita ambil sebagai rekod, 2013 konsep MAIPS Peduli ini telah pun dijalankan 644 kayuhan menyantuni asnaf seluruh negeri Perlis. Tuanku turun sendiri menyampaikan sumbangan prihatin ke bawah Duli Yang Teramat Mulia. Tahun 2020 kita ada COVID, tapi tak menghalang Duli Yang Teramat Mulia untuk 80 kali prihatin menyantuni peduli kepada asnaf-asnaf. Jadi saya rasa sebagai mengakhiri forum dan bual bicara kita, tak lengkap dan tak adil lah kalau moderator juga tak berpantun. Jadi saya juga nak berpantun lah. Kerana saya yang menguasai forum ni, jadi saya boleh tutup dengan pantun, insya-Allah. Malaysia Prihatin tema rasmi untuk sambutan Hari Kemerdekaan. Asnaf disantuni, MAIPS Peduli, memacu ummah meraih keredaan. Saya ucap sekali lagi terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang telah memberikan lontaran idea, pandangan dengan begitu tegas dan terbuka demi untuk Islam dan negara tercinta, menjunjung kasih
ke bawah duli-duli yang maha mulia, duli yang teramat mulia, Raja Perlis, Raja Muda Perlis dan seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti forum ini. Saya memohon maaf sekiranya ada terkurang bahasa, tersilap kata dalam menyusun dan juga mengendalikan forum kita. InsyaAllah dengan izin Allah jua kita bertemu dalam rancangan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada pihak MAIB, JAIB dan Jabatan Mufti dan seluruh mereka yang terlibat pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka dan merdeka. Terima kasih.